Salam sejahtera saya ucapkan kepada para doktor yang sedang menonton video ini. Nama saya adalah Chia Kai Sheng dengan nombor matriks A165596. Syarikat yang telah saya menjalani latihan industri adalah Agricor CS Sendirian Berhad. Ini merupakan isi kandungan kepada video pembentangan laporan latihan industri saya. You are what you eat merupakan slogan Agricor CS sebagai sebuah syarikat yang berasaskan pertanian. Agricor CS mempercayai bahawa keselamatan bahan makanan adalah kunci menuju modul perniagaan yang mapan. Logo pokok Agricor telah direka dan digunakan sejak tahun 2009. Pokok adalah pohon daripada tanaman berkayu abadi yang mempunyai batang utama dan mahkota yang berbeza. Agricor adalah gabungan daripada agriculture dan core di mana core bermaksud biji pohon. Syarikat ini ditubuhkan pada tahun 2009 yang merupakan sebuah syarikat pengimport dan pengeksport bahan mentah yang berkualiti tinggi. Sasaran pelanggan syarikat ini terdiri daripada syarikat pengeluar makanan sehinggalah ke kedai runcit. Dengan kekuatan pasukan tenaga pengenalan serta penjualan global yang berkemampuan, prestasi perdagangan Agricor CS mengalami pertumbuhan dan potensi perniagaan yang ketara terutama di negara-negara Asia. Syarikat ini berusaha untuk mengembangkan kerjasama positif dan jangka panjang dengan pelanggan dan pembekal melalui komunikasi ikhlas dan kemampuan pemahaman yang kuat. Agricor CS berada di Bukit Mentajam, Pulau Pinang, Malaysia. Pejabat pentadbiran dan gudang Agricor CS terletak di tanah seluas 2.7 ekar di Taman Perindustrian Bukit Minyak. Antara produk yang boleh didapati di Agricor CS adalah seperti pelbagai jenis starch dan flour yang berlainan, modified starch dan beans dan peas, sprouting beans, soybean, food additive dan lain-lain. Objektif latihan industri ini adalah untuk memberi peluang kepada para siswaza universiti untuk menimba pengalaman di alam pekerjaan yang sebenar, yang juga membantu meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemahiran teknikal para siswaza dalam bidang kekhususan masing-masing dan berinteraksi dengan golongan profesional dan mempelajari kemahiran insannya. Seterusnya adalah bahagian ringkasan aktiviti latihan industri yang telah saya menjalani latihan industri selama beberapa bulan ini. Saya telah diberi peluang untuk bekerja di dua jabatan berlainan iaitu Jabatan Pembangunan dan Penyelidikan dan Jabatan Pentadbiran. Antara aktiviti yang pernah saya menjalani di bawah Jabatan R&D adalah membuat pengaturan barisan pengeluaran. Apabila jurujual atau eksekutif R&D syarikat terima tempahan pesanan produk yang tidak mempunyai bilangan stok yang mencukupi di gudang, eksekutif R&D perlu membuat pengaturan untuk barisan pengeluaran dan menyiapkan pesanan tersebut. Pesanan penghantaran iaitu delivery order untuk bahan mentah akan didapatkan daripada rakan sekerja daripada Jabatan Customer Service dan dihantar kepada pengurus gudang. Bahan mentah akan diatur ke gudang untuk proses seterusnya. Pelekat label, nombor batch dan tarikh ruput akan diberikan kepada bahagian pembungkusan. Seterusnya, pekerjaan akan mengenali mesin pemutar di mana ia akan mencampur ke semua bahan mentah dalam masa yang tertentu mengikut nisbah. Produk yang siap akan dimasukkan ke dalam backcraft yang telah siap di label dan berat mengikut pesanan terbahan. Kawalan kualiti terhadap kesemua proses daripada memasukkan bahan mentah ke dalam mesin, pemasangan mesin operasi sehingga ke memasukkan produk dalam backcraft dan dijahit akan diperhatikan secara teliti. Akhirnya, produk tersebut akan dihantar ke tempat bilangan mengikut tarikh yang ditetapkan oleh lori pengangkutan yang diatur oleh Jabatan Logistik. Di sini, saya memahami bahawa komunikasi yang efektif antara pelbagai jabatan dan bahagian pengenalan dapat memastikan proses penghasilan berjalan dengan lancar. Selain itu, saya juga berpeluang menggunakan sampel baru dalam produk makanan yang dapat dijumpai dalam pasaran. Hasil ujian ini dapat membantu dalam mengenal pasti kelebihan dan kelemahan antara produk kami dengan syarikat lain dan secara tidak langsungnya memberi bukti yang kukuh kepada pasukan jurujual untuk mempromosikan produk syarikat. Sepanjang 15 minggu ini, beberapa jenis sampel tepung pernah digunakan dalam pembuatan produk berbola boba, berbola ayam dan peti ayam. Penggunaan bahan mentah bagi formula asal akan digantikan dengan menggunakan tepung yang diubah sesuai oleh syarikat kami mengikut nisbah. Penilaian sensori juga akan diadakan bagi menilai atribut setelah perbaikan dilakukan. Penggantian bahan mentah asal dengan produk syarikat kami dengan betul akan membantu dalam menjimatkan kos penghasilan. Selain itu, ujian kitaran beku cahaya biasa digunakan untuk menguji tahap ketahanan tepung ubi kayu yang berbeza semasa menjalani 3 kitaran beku cahaya. Ciri-ciri fizikal seperti warna, tahap kebocoran air, tekstur, titik gelatinisasi akan dikenal pasti dalam ujian ini. Hasil keputusan ini dapat menunjukkan perbandingan antara beberapa sampel dan kefungsiannya dalam situasi yang bersesuaian. Selain itu, ujian pH dan analisis kelembapan pula akan dilakukan terhadap sampel yang diterima untuk mengkaji sama ada produk yang dihasilkan adalah konsisten dengan piawaian yang ditetapkan. Di bawah ini merupakan contoh jenis sampel yang telah
dijalani ujian. Berikut merupakan langkah yang diambil dalam proses pembuatan serbuk parti ayam dalam projek R&D yang telah saya jalani. Yang pertama adalah memutamakkan jadual formula mengikut projek R&D dan bahan mentah yang diperlukan akan diberi di pasaran yang berdekatan. Selepas itu, kesemua bahan mentah disedia akan ditimbang mengikut formula yang ditetapkan. Ketulah ayam yang telah diperak dengan bahan perasa dan makanan tambahan akan dibahagikan kepada dua kumpulan mengikut formula. Ketulah ayam yang telah siap diperak dan akan dibakar dalam mesin penghiyai hidratan selama 6 jam. Ketulah ayam yang telah kering akan dikisar sehingga menjadi bentuk serbuk dan dibungkuskan ke dalam beg berjit. Selain itu, kerja pembersihan alatan juga akan dijalankan sepanjang proses ini. Penilaian sensori diadakan dan komen panel akan dicetakkan sebagai rujukan. Akhir sekali, penambahbaikan formula berdasarkan komen panel akan dijalankan. Di sini, disiplin yang baik dapat membantu saya dalam pembahagian masa dan melakukan kesemua langkah dalam masa sehari. Selain itu, saya juga bertanggungjawab membuat persediaan dan penghantaran bagi sampel yang diminta oleh syarikat luar. Pengambilan bahan mentah daripada stok gudang mengikut formula dan aktiviti penimbangan akan dilakukan terlebih dahulu. Selepas itu, semua bahan sampel akan dimasukkan dalam satu beg plastik dan proses pencampuran sampai sempati secara manual akan diteruskan. Produk yang telah siap dilabel akan dibungkus dengan cermat untuk mengelakkan sebarang pembocoran semasa proses penghantaran terutamanya ke negeri Sabah, Sarawak ataupun luar negara. Maklumat pelanggan akan ditulis atas nota consignment dan dilekatkan atas kotak pembungkusan tersebut. Sampel-sampel yang diminta oleh syarikat luar akan dihantar melalui servis courier CityLink. Pada masa yang sama, sampel-sampel yang dihasilkan juga akan dilakukan ujian pH dan analisis kelembapan bagi memastikan ia mengikut piawaian yang ditetapkan. Di bawah Jabatan Pentadbiran pula, saya berpeluang menyertai permohonan sijil Green 5S yang diketuai oleh pengurus pentadbiran. 5S merupakan satu amalan budaya daripada masyarakat Jepun dengan fokus untuk mewujudkan satu suasana kualiti di sesebuah organisasi yang mampu memastikan piawaian ditetapkan serta menerapkan semangat untuk penambahbaikan berterusan. 5S merupakan singkatan kepada perkataan Jepun iaitu Sairi, iaitu sisik, Saiton, iaitu susun, Saiso, iaitu sapu, Saiketsu, iaitu seragam, dan Shitsuke, iaitu sentiasa aman. Sepanjang tempoh 3 bulan ini, dalam proses permohonan sijil ini, syarikat ini telah mengambil pelbagai tindakan untuk meningkatkan produktiviti pekerja, kekemasan dan kebersihan tempat kerja dan kehijauan seluruh tempat. Saya telah memainkan peranan sebagai pembantu kepada pengurus pentadbiran dalam menguruskan penjumpaan mesyuarat antara jawatan kuasa Green 5S, menggatau John yang perlu diaudit, membuat buku menu dan lain-lain. Ini merupakan contoh kepada perubahan selepas penerapan Green 5S dalam syarikat ini. Dan sebelah ini merupakan sijil penyertaan latihan kesedaran Green 5S dan Green 5S audit dalaman yang telah saya sertai. Sebagai kesimpulan, latihan industri berfungsi sebagai platform kepada pelajar universiti untuk memperoleh pengalaman pekerjaan yang relevan dan menyelesaikan isu dalam keadaan sebenar dalam alam pekerjaan. Selain itu, latihan industri ini juga membolehkan saya berhubungan dengan ahli profesional yang mampu memberi bimbingan, maklum malas dan sokongan yang padat kepada saya untuk membuat persediaan untuk kejayaan masa depan. Sepanjang sesi latihan ini, saya telah mempelajari beberapa kemahiran insaniah seperti cara berkomunikasi yang efektif, kerja berpasukan, disiplin, bertanggungjawab, pemikiran kritikal semasa menjalankan tugas. Akhir sekali, organisasi ini digalakkan untuk menyediakan makmah dan instrumen mereka sendiri untuk analisis sampel sehingga keputusan ujian makmah dapat diperoleh dengan lebih cepat dan mengekalkan konsistensi keputusan tersebut. Proses penyediaan dan penimbangan sampel dalam keadaan yang terkawal mampu meningkatkan kecekapan dan kualiti sampel yang dihasilkan. Selain itu, servis Korea juga mampu ditukar kepada syarikat lain kerana kelewatan pengambilan fasa atau pembahadaran yang lambat kelak berlaku. Kaki tangan yang mencukupi juga dapat meningkatkan proses penyediaan sampel diminta oleh syarikat luar di mana pembahagian tugas dapat dilakukan dengan cepat. Sekian, terima kasih. Terima kasih kerana menonton video ini.